Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang memanggil kami. Kami bersyukur jikalau pada hari ini kami kembali datang beribadah kepadamu. Dan di dalam damai sejahtera kami datang ke tempat ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Yang senantiasa meneguhkan iman kami. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Dan kedua hamba-Mu di tempat ini yang menyampaikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini bisa melayani Bapak Ibu melalui firman. Hari ini kita akan belajar satu tema. Tuhan yang menyatakan dirinya. Hari ini kita bersama-sama akan melihat dan menyaksikan betapa Allah yang kasih itu terus-menerus menyatakan diri kepada manusia. Banyak di antara kita yang percaya bahwa jika kita berada di dalam anugerah Tuhan saat ini, itu tidak pernah lepas dari bagaimana Allah telah menjangkau hidup kita melalui pernyataan-pernyataannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca Yohanes 20 ayat 19 sampai yang ke-31. Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Silakan Bapak Ibu menyimak Alkitabnya, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya."
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. 约翰福音20章19到31节，那日就是7日的第一晚上，门徒所在的地方因怕犹太人们都关了，耶稣站在他们当中，对他们说：“愿你们平安。”说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。耶稣又对他们说：“愿你们平安。父这样差遣了我，我也照样差遣了你们。”说了这话，就向他们吹一口气，说：“你们受圣灵，你们赦免谁的罪，谁的罪就赦免了；你们留下谁的罪，谁的罪就留下了。” 24节，那时2个门徒中有成为第一图马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马却说：“他非看见他的手的钉痕，用指头探入那钉痕，又用手探入他的肋旁，我终不信。” 过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在。门都关了，耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，伸入我的肋旁。不要疑惑，总要信。” 多马说：“我的主，我的神。”耶稣对他说：“你因着看了我才信，那没有看见就信的有福了。”耶稣在门徒面前另外行了许多神迹，没有记在这书上，但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。 Bapak Ibu, pada suatu malam, 弟兄姐妹，有一天晚上， tiba-tiba saya punya dorongan yang kuat untuk memperkatakan tentang Tuhan. 突然我有一个大的动机要说神的话语。 Nah, hari itu udah malam, saya lagi main sama anak-anak. 那时候天已经晚上了，我跟孩子一起玩。 Maka saya coba ngomong tentang Tuhan ke anak saya, Arsen. 我跟我的孩子阿森说关于上帝的话。 Selama ini saya tuh cerita firman Tuhan ke dia. 这些来我跟阿森说上帝的话的时候， Tentang cerita-cerita firman Tuhan di dalam Alkitab. 关于神的故事在圣经里面。 Tapi belum pernah saya menantang dia, ini loh Tuhan, kamu percaya nggak sama dia? 但是从来我没有跟他说这个是神，你相信他吗？ Pada waktu itu saya berpikir saya harus mulai dari mana? 当时我想，我从哪里开始？ Saya mohon pertolongan Tuhan. 我求上帝的帮助， Semoga kali ini dia mengerti. 让现在他们会明白。 Karena seringkali ketika saya ngomong sama dia itu, kadang dia nggak nyimak, nggak terlalu serius. 因为当我说话跟他的时候，有时候他不理我。 Nah, pada waktu itu saya teringat untuk memberikan suatu perbandingan 那时候我记得我要向他比喻， antara manusia yang sementara, yang fana dengan Tuhan yang kekal. 永生的上帝与人类 Maka 世人。 Maka saya mulai ngomong satu pernyataan pendek. 我开始跟他说一句话， Tapi yang responnya itu menjadikan saya heran. 但是他的反应让我惊讶。 Responnya membuat saya dalam hati kok tiba-tiba anak ini kok bisa kayak gini. 他的反应让我心里在想，为什么他的反应会这样？ Karena biasa diajak ngomong tuh fokusnya hanya main. 因为有时候我跟他说话的时候，他只关注玩。 Kadang ngomong sama dia nggak nyimak. 说话跟他的时候，他没有理我们。 Beda dengan malam itu.
但是那时候很不一样， Itu mungkin karena dia udah semakin dewasa. 有可能因为他已经长大了。 Saya mulainya kayak gini, 我开始这样开始， Arsen, 阿神， suatu hari nanti 有一天， semua manusia akan menjadi tua dan menjadi mati. 我们人类总是会变老和死。 Ketika saya ngomong gitu, satu pernyataan itu saja, 当我说这句话的时候， anak ini langsung matanya berkaca-kaca. 他的眼睛好像要哭起来了， Dia langsung nangis. 他哭起来， Dia bilang, saya nggak mau kayak gitu. 他说：“妈妈，我不要这样。 Jadi nanti suatu hari mami juga akan jadi tua. ”那总有一天，妈咪也会变老吗？ Iya, saya jawab iya, kan saya akan jadi tua. 是我回答他是，我 Karena- 会变老， Karena itu adalah sebuah kenyataan yang 因 mutlak. 为这是一个事实。 Kemudian itu di saat itu, 当时 saya baru sadar kalau dia sudah mengerti tentang konsep kematian. 我才明白，他现在已经明白了死亡的观念。 Kalau Bapak Ibu perhatikan anak-anak zaman sekarang, 如果弟兄姐妹们，我们注意现在的孩子 istilahnya anak zaman now. 是现代的孩子， Dengan usia segini sudah tanggap banyak hal. 这样的年龄他已经受洗了很多， Mungkin itu dari tontonan atau dari teknologi. 可能从世界上还是从他看见的。 Pada waktu itu Arsen langsung nangis terseduh-seduh. 那时候阿生就哭起来， Sampai air matanya basah di perut saya. 到他的眼泪是在我的身上。 Nangis-nangis, mami aku nggak mau mami jadi tua. 妈咪，妈咪，我不要妈咪变老。 Mami kenapa bisa begitu ya? 妈咪为什么会这样嘛？ Terus nanti kalau misalnya udah tua, udah mati itu kemana? 然后呢，变老了，然后死了，我们到哪里去啊？ Terus aku jawab, ya kita ke surga. 呀，我回答他，我们上天堂。 Kemudian dia nangis sejadi-jadinya sampai dia nggak bisa ngomong lagi. 然后他一直哭到他不会再说话了。 Saat dia mulai tenang, 当他静下来， saya mulai beritahu dia, 我慢慢的告诉他， nggak usah nangis, nggak usah sedih. 不要伤心，不要难过。 Dari sini mami mau kasih tahu kamu, 从这里，妈咪要告诉你一件事： hanya ada satu pribadi yang nggak bisa tua dan nggak bisa mati. 只有一位不会变老、不会死的， Yaitu Tuhan 就 Yesus. 是我们的主耶稣。 Dari pernyataan ini, 从这个这句话的， mulailah dia menanyakan banyak sekali 他 pertanyaan. 开始提问很多的问题， Belum dijawab pertanyaannya, pertanyaan satu lagi. 还没有回答一个问题就问了一个问题， Termasuk pertanyaan-pertanyaan anak kecil. 包括小孩子的问题。 Mami di surga nanti ada mobil nggak? 妈咪在天堂有没有汽车呢？ Di surga nanti ada TV nggak? 在天堂有没有电视啊？ Nah kemudian saya jawab satu persatu sampai dia juga sempat bilang, 我回答他一个一个，然后他说 tenang aja mami, 妈咪你放心吧， nanti mami sudah tua, 妈咪变老的时候， pakai bahasa anak-anak sekarang, aku pandai bawa mami ke rumah sakit. 他说我会带妈咪到医院去， Nggak usah kasih tahu Tuhan ya 不 mami, 要告诉主耶稣哦，妈咪。 supaya nggak disuruh ke surga. 所以主耶稣没有带妈咪到天堂去。 Nah Bapak Ibu Saudara, 主内弟兄姐妹们， dari kesaksian yang sederhana ini, 从这个简单的见证， saya sadar bahwa seringkali melalui banyak sekali peristiwa yang sederhana, 我意识到通过很简单的事情发生， bukan peristiwa yang besar, yang spektakuler. 不是大的问题发生， Tuhan bahkan mau menyatakan dirinya. 上帝要显现他自己， Termasuk saat itu dia mau menyatakan diri kepada seorang anak 包 kecil. 括那时候他要向小孩子想象他自己。 Kalau kita berpikir kembali, 如果我们在想， bukankah demikian juga kita? 是否我们也如此？ Kalau kita melihat kembali masa-masa di mana kita berjalan bersama Tuhan. 如果我们回头看我们与神同行的时候， Banyak sekali peristiwa yang kita lalui 我们经历到很多事情了， dan di dalamnya kita sadar 在里面我们意识到， bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. 神万事都互相效力， Dia terus menyatakan kasih-Nya, kuasanya 他 kepada kita. 他一直向我们显现他的爱，他的能力。 Jangan jauh-jauh.
不遥远。 Kalau kita lihat aja firman Tuhan Alkitab kita, 如果我们看我们的圣经 yang isinya firman Tuhan, 是上帝的话语， maka kita juga akan sampai pada suatu kesimpulan. 我们可以得出一个结论： Inilah pernyataan Allah pada manusia di sepanjang sejarah gereja Tuhan. 这是神在整个历史中对人类的陈述。 Demikian Nats hari ini, 今天的经文， kita akan belajar sama-sama. 我们一起要学习， Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada 我 murid-muridnya. 们要来看，神如何向他的门徒显现他自己， Yang juga akan menguatkan dan meneguhkan iman kita semua. 也可以兼顾我们每一个人的信心。 Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, 弟兄姐妹们，主耶稣从世人中复活后， dia tidak segera naik ke surga. 他没有直接升天， Melainkan dia masih tinggal di dalam dunia selama 40 hari. 但是他还留在世上40天。 Selama 40 hari itu, 40天内， dia gunakan untuk menyatakan diri kepada murid-muridnya. 他使用来显现他自己向他的门徒。 Dan jika kita perhatikan, 如果我们仔细看， setiap kali dia menyatakan diri, 当他显现他自己的时候， dia mempunyai maksud dan tujuannya. 他有他的目的。 Kita lihat tujuan maksud yang pertama. 我们看，神的目的是什么呢？ Dia tidak mau murid-muridnya hidup di dalam ketidakpercayaan. 第一，主不愿意门徒活在不信之下， Dia tidak mau murid-muridnya hidup dalam ketidakpercayaan. 他不愿意门徒活在不信之下。 Saat kita mulai baca nats ini, 当我们开始读这段经文， kita akan segera menemukan 我们可以看到 situasi apa yang sedang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus 那 pada 时 saat itu. 候门徒面对了怎样的情况呢？ Para murid sedang mengalami kondisi di mana mereka semua ketakutan. 那时候门徒在一个恐惧、惧怕的情况下， Bukankah guru mereka sudah ditangkap oleh orang Yahudi? 他们的师傅已经被抓，犹太人抓了， Disiksa dan disalibkan sampai mati. 被钉在十字架。 Bukankah kali ini giliran mereka? 这不是这时候轮到我们了。 Inilah ketakutan yang besar, tekanan yang besar yang mereka hadapi. 这个他们很大的惧怕，承受了很大的重担。 Begitu khawatirnya mereka untuk kehilangan jiwa mereka. 他们很担忧，很害怕失去了他们的生命。 Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi yang demikian, 在这样的情况下， Tuhan Yesus datang. 主耶稣来到他们的当中， Di ayat 19 mengatakan, 在这首 mereka di suatu tempat dengan pintu yang terkunci, takut kepada orang Yahudi. 他们在一个地方门都锁了，他们害怕。 Tuhan datang 主耶稣来到， dan dia mengatakan kalimat pertama, 他的一句话就是： damai sejahtera bagi kamu. 愿你们平安。 Terjemahan lain, damai sejahtera sampai kepada kamu. 其他的翻译就是平安临到你们。 Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini mengandung arti damai 这句话的意思就是平安， karena mendapatkan pengampunan. 因为我们得了赦免。 Pada waktu itu murid berkumpul dengan keadaan ketakutan dan keraguan yang besar. 当时候门徒聚集与惧怕的不信的情况， Di dalam keadaan tidak mengenal Tuhan. 他没有真正的理解主， Tidak betul-betul kenal Tuhan dengan benar. 不真正的明白认识主耶稣。 Sikap mereka ini merupakan suatu dosa. 他们的态度是一个罪恶， Tetapi dengan kata-kata ini, 但是通过这句话， segala keraguan dan dosa telah mendapatkan pengampunan. 他们一切的疑惑和罪恶已经被饶恕了。 Di ayat berikutnya mengatakan, 接下来这么说， ketakutan dan keraguan itu 他们的疑惑与惧怕 berubah menjadi sukacita yang besar. 变成了大喜乐。 Para murid melihat dan menjadi saksi hidup akan kebangkitan Tuhan Yesus 门 sendiri. 徒看见他亲自看见耶稣复活，并成为耶稣复活的见证者。
Melalui peristiwa Yesus yang menampakkan diri kepada murid-murid, 通过耶稣向他的门徒显现的事情， dia hendak membuktikan bahwa dia memang sudah mati, 他要证明他已经死了， tetapi juga sudah bangkit. 但是他也复活了。 Demikian para murid tidak lagi hidup dalam ketidakpercayaan 这样门徒不再活在不信情况下。 setelah mereka melihat. 当他们看的时候， Nah Bapak Ibu, di ayat ke-23 在23节， Tuhan juga mengatakan, 上帝这么说： jikalau kamu mengampuni dosa orang, 如果你赦免了人的罪， dosanya diampuni. 他们的罪也赦免了。 Jika kamu menyatakan dosa tetap ada, dosanya tetap ada. 你们留下谁的罪，谁的罪就留下 Ini 了。 berhubungan dengan damai sejahtera yang telah diterima oleh murid-murid. 这个关于门徒受了平安， Mereka yang menyalahkan orang-orang Yahudi, 他们只怪了犹太人， menyalahkan orang-orang yang turut andil menyalibkan Tuhan 只 Yesus. 怪人们把耶稣钉在十字架上。 Mungkin pada waktu itu mereka penuh dengan kebencian. 可能当时他们有很大的仇恨， Mereka penuh dengan dendam. 他们仇恨。 Tapi setelah menerima damai sejahtera, 但是当他们接受了平 maka 安的时 Tuhan 候， mengatakan, kamu mengampuni dosa orang, dosanya 主耶稣 diampuni. 说：“你赦免了别人的罪，你的罪也被赦免了。” Nah Bapak Ibu Saudara, jikalau kita melihat ke dalam kehidupan, 如果我们看在我们的生命当中， keadaan murid-murid yang khawatir dan ketakutan pada waktu itu ketika belum menerima damai sejahtera 当 Tuhan. 他们还没有接受平安的时候，他们的情况是很惧怕、很害怕。 Kalau para murid terus berada di dalam keadaan demikian, 如果门徒一直下去这样的情况， itu akan sangat berbahaya. 那就是很危险。 Karena orang yang mengalami kekhawatiran dan takut secara terus-menerus, 一个人如果长期在惧怕的情况下， yang terjadi apa? 发生了什么 Dia akan 呢？ menjadi semakin lemah, 他会变虚弱， tidak bergairah, 情绪低落， merasa diri tidak mampu, 觉得无助 dan sebagainya. 等等。 Dan jikalau murid terus-menerus di dalam kondisi seperti 如 ini, 果门徒一直下去在这样的情况， maka mereka bisa menjadi orang yang tidak punya fungsi sama 他 sekali. 们会变成无用的人。 Nah Bapak Ibu Saudara, 主内弟兄姐妹们， bukankah kita sering menjumpai banyak anggota gereja yang menghilang, 是否我们曾经看到很多会友没有来教会了， meninggalkan ibadah karena terus-menerus memelihara perasaan-perasaan khawatir dan keraguan? 没有来教会了，因为他一直保留这个惧怕、恐惧的情绪。 Apakah kita pernah mengalami kondisi seperti ini? 是否我们经历过这样的情况吗？ Kita pernah penuh dengan keraguan. 我们充满的忧虑。 Ketika kita mendapatkan suatu masalah, 当我们面对困难的时候， kita nggak langsung datang sama Tuhan. 我们没有直接来到神的面 Kita 前， cari jalan pintas. 我们寻找捷径的路。 Kita mencoba untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara kita. 我们试过我们怎么样来解决我们的问题，用我们的方法。 Kita mulai nggak ngandalin Tuhan lagi. 我们开始不靠神了， Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa setiap persoalan hidup, 我们要意识到每一件事我们面对的， melalui setiap persoalan itu Tuhan mau menyatakan apa 通 kepada 过 kita? 我们经历的事情，上帝要对我们说什么呢？ Murid-murid punya ekspektasi yang tinggi terhadap Tuhan. 上帝对神的要求很高， Ketika ikut Tuhan, mereka berpikir tentang hal-hal yang tinggi. 当他们跟从耶稣的时候，他们的想象是很高的。 Namun ketika Tuhan disalibkan, 但是当耶稣被钉十字架的时候 semua， ekspektasi itu runtuh. 他们的希望盼望都是没有了。 Pernahkah kita mengalami hal yang demikian? 是否我们经历过这样的事情吗？ Kita ikut Tuhan, 我们跟从耶稣， kita punya ekspektasi yang tinggi. 我们的要求很高。 Tuhan, aku mau begini, berikan aku ini, harapanku ini, Engkau tolong wujudkan. 说我要这样，求你帮助我来实现我的理想思想，求你帮助我。 Ketika semuanya kita tidak dapat,
当一切我们没有得到的时候， kita ragu sama Tuhan, kita mau tinggalkan 我们 Tuhan. 开始犹豫，我们要离开神。 Bapak Ibu Saudara, Tuhan terus menyatakan dirinya. 弟兄姐妹们，神不断的显现他自己， Dia memanggil kita, 他呼叫我们， namun jangan kita keraskan hati kita. 但是我们不要硬着心， Dia mau kita percaya 他要我们信， dan tidak ragu lagi. 没有再怀疑了。 Ketika Tuhan berada di dalam dunia ini, 当耶稣在这个世上的时候， sebelum dia naik ke surga, 还没有升天， ketika dia menyatakan diri kepada 当他 murid-muridnya, 向门徒显 dia 现， ada maksud dan tujuan. 他有他的目的。 Yang kedua, 第二， dia tidak mau muridnya hidup dalam kekecewaan dan keputusasaan. 他不愿意门徒活在失望和绝望当中。 Bapak Ibu, murid-murid begitu putus asa, begitu kecewa, 弟兄姐妹们，门徒很失望，很绝望， menerima kenyataan Yesus itu yang berkuasa itu telah mati. 听到了耶稣有能力的，他已经死了， Saking kecewanya, 很失望的。 bahkan ada satu murid Tuhan bernama Thomas. 有一个神的门徒就是多马， Ketika murid lain bersaksi kepada dia, 当别的门徒跟他说见证的时候， kami telah melihat Tuhan. 我们看见了主。 Dia menganggap murid-murid berkata melihat Tuhan itu kayaknya sebuah halusinasi deh. 多马觉得门徒说看见了耶稣，那只是他们的幻觉而已。 Dia berpikir murid-murid yang lain berkata demikian karena terlalu sedih. 他认为门徒说这句话，因为太伤心了， Oleh karena itu dia memberikan jawaban. 所以他回答他们： Sebelum aku lihat sendiri bekas paku dan lambungnya. 我还没有看他手上的钉痕， Sebelum aku taruh jariku di situ. 我还没有指头深入他的钉痕， Aku tidak akan percaya. 我总信不信。 Inilah sebuah sikap yang menunjukkan betapa kecewanya dan putus asanya Thomas. 这个态度表明了多马和门徒们很绝望、很失望， Yang juga mewakili kondisi murid-murid pada waktu itu. 那也代表门徒的情况。 Bapak Ibu, bukankah pada awalnya 主内弟兄姐妹们，是否当初 murid-murid saling berebut kekuasaan? 门徒们为位置而争吵？ Siapa yang pantas untuk berada di kanan atau di kiri Yesus? 谁配得在主耶稣右边或者左边？ Karena mereka berpikir inilah Tuhan Mesias 因为他们的想象里，这是主耶稣弥赛亚， yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan. 释放犹太人脱离自民。 Memang pada waktu itu konteksnya orang Yahudi memang dijajah oleh orang Romawi. 那时候犹太人被罗马帝国侵占， Sebagai bangsa yang cinta kebebasan, 作为一个热爱自由的国家， mereka merindukan suatu kemerdekaan. 他们很渴望自由。 Berkali-kali usaha menuju arah itu mengalami kegagalan. 多次他们的努力都失败了。 Namun dengan munculnya Yesus di tengah-tengah mereka, 但是当耶稣显现在他们的当中， itu membawa suatu pengharapan baru. 那带来一个新的盼望。 Penampilan Tuhan Yesus 主耶稣的表现， dalam perkataan perbuatannya yang luar biasa. 在他的语言上、行为中很了不起的， Meyakinkan mereka semua, 可以给他们信心， inilah Mesias yang dijanjikan, 就是메시아， yang akan memimpin pemberontakan 带领这个 terhadap bangsa Romawi. 犹太的进展。 Nah Bapak Ibu Saudara, 主内弟兄姐妹们， impian-impian kejayaan dan kemakmuran 门徒蒙求的荣华富贵， yang menjadi harapan besar para murid. 他们最大的盼望， Bukankah itu begitu luar biasa? 是不是非同凡响啊？ Mereka bersama-sama dengan murid-murid, dengan Tuhan Yesus, 他们跟主耶稣一同 melihat bagaimana Tuhan Yesus berkuasa, 看怎么样主耶稣的能力， menyembuhkan orang sakit, 医治了一病，
membebaskan orang yang kerasukan, 释放了被神的人，被 memberi 鬼的人， makan 5.000 orang, 给5000个人吃， bahkan membangkitkan orang mati. 甚至把死人复活。 Ketika Tuhan menyatakan penderitaannya, 当主耶稣表现他的受苦的时候， bahwa dia akan mengalami kematian, 他要经历过一个死亡， dia akan disalibkan. 他要被钉十字架。 Mereka nggak paham, 他们不理解， mereka nggak ngerti, 他们不明白， mereka menjadi begitu kecewa. 他们变成很失望。 Setelah kejadian itu ketika Tuhan menampakkan diri, 那时候，当主耶稣显现他自己， hal itu kemudian mengubah seluruh sudut pandang mereka terhadap Yesus. 那改变他们整个的观念对主耶稣。 Jikalau kita lihat akhir hidup Thomas, 如果我们看多玛的生活， Thomas sudah Jiko. menjadi percaya. 他是相信 Dia 耶稣的， tidak kecewa lagi. 他没有再失望了。 Sampai akhir hidupnya, 到他的生命尽头， dia setia sampai mati. 他忠心到底， Dia memberitakan Injil Tuhan. 他传扬神的福音。 Thomas dikatakan sebagai murid Tuhan yang pergi ke Persia. 多玛是上帝的门徒，他去波斯， Dia mati dibunuh dengan cara ditombak. 被枪杀死， Kemudian tubuhnya dibuang ke api. 然后他的尸体被扔到火里。 Inilah Thomas yang tidak ragu lagi, 这是多玛不再犹豫了， yang tidak kecewa lagi. 不再绝望了。 Akhirnya dia dan para murid lain 终于，他和他门徒们 mengerti bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk memimpin pemberontakan, 明白主耶稣来到世上不是要领导反抗， bukan untuk membebaskan mereka dari bangsa Romawi, 不是要释放他们从罗马国地， tapi untuk menuntaskan masalah paling besar manusia, 但是要解决人类最大的问题， yaitu dosa. 就是罪恶。 Bapak Ibu Saudara, 主的弟兄姐妹们， jikalau kita melihat kehidupan para murid ke dalam kehidupan kita, 如果我们看门徒的生活跟我们的生命 sikap 当中， kekecewaan para murid di dalam hidup kita, 门徒失望跟我们生命当中， pernahkah kita hidup dengan konsep yang salah? 是否我们以错误的概念生活呢？ Konsep kekristenan yang salah. 错误的基督教概念， Ikut Tuhan itu makmur, 跟从耶稣是繁荣、 sukses, kaya raya, 富贵、成功， sehat, tidak ada air mata, 健康不再流眼泪， tidak menderita, asal beriman saja. 不受苦，只要信， Asal percaya Tuhan, apa saja kita akan 只要 dapatkan. 我们相信主，一切都我们可以拥有的， Bapak, Ibu, Saudara, benarkah demikian? 是否真的吗？ Kita cari baik-baik di dalam 我 Alkitab. 们仔细来看， Baca baik-baik. 我们好好读圣经。 Apakah Tuhan Yesus pernah menjanjikan hal-hal demikian? 神曾经允许这切吗？ Dan kalau kita punya konsep rohani yang salah 如 seperti 果 ini, 我们有错误的属灵概念， kita akan jatuh seperti murid pada mula-mula. 我们会像门徒一样堕落， Kita bisa kecewa dan putus 我 asa. 们可以失望，我们可以绝望。 Bapak Ibu Saudara, kita kembali di ayat 28, 我们 29. 回到28、29 Di 节， sini ada suatu pernyataan Tuhan yang begitu terkenal. 这里有上帝的应许，很特别的。 Thomas percaya karena telah melihat. 多玛信，因为他看。 Dan Tuhan berkata lagi, 耶稣在说， berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 没有看见的，但是信是有福了。 Bukankah kata-kata ini tertuju kepada kita semua? 是否这句话也针对我们？ Berbahagialah kita yang tetap percaya 我们仍然相信，我们有福了。 sekalipun kita masih sakit. 虽然我们还是在疾病当中， Berbahagialah sekalipun tidak mendapatkan jawaban doa. 虽然我们的祷告没有得到应许，我们也要喜乐。 Sekalipun tidak sukses, tidak kaya ketika mengikut Tuhan. 当我们跟随耶稣的时候，我们没有成功。 Sekalipun susah dan menderita ketika menjadi seorang Kristen. 虽然我们受苦，当我们成为一个基督徒的时候， Berbahagialah
我们要喜乐。 Sekalipun engkau ikut Tuhan, engkau tidak sembuh. 虽然你跟从了耶稣，你的病没有被医治好， Tetap begitu banyak permasalahan dan pergumulan, Hai. nggak ada habis-habisnya. 还是很多挣扎在我们的生命当中。 Bapak Ibu, melalui hal-hal inilah 通过这件事， Tuhan mau mengatakan kepada kita, 上帝有对我们说： berbahagialah engkau yang tidak melihat namun engkau percaya. 你们没有看见，但是你们信，是有福了。 Inilah damai sejahtera yang Tuhan janjikan 就 kepada kita. 是主耶稣要给我们的平安。 Percaya sekalipun tidak melihat. 相信无论没有看见， Percaya sekalipun kita nggak ngerti. 相信无论我们不明白， Kenapa ada hal-hal tertentu terjadi kepada kita maupun keluarga kita. 为什么有这件事发生在我们的身上，或者在我们的家庭当中， Tetap percaya Tuhan menyertai kita. 仍然相信神与我们同在， Tidak pernah meninggalkan kita. 永不离弃我们。 Dan kita mau mengatakan, 我们要说 iya dan amin. 是的，阿门。 Tuhan, aku tetap percaya. 主啊，我仍然相信， Aku tetap mau setia. 我要对你忠心到底， Karena aku mengenal Tuhan yang benar. 因为我认识是真正的神， Bukan Tuhan yang tercipta dari konsep pemikiranku sendiri. 不是以宿舍生活的观念和思想， Yang hanya menginginkan kenyamanan hidup. 只要宿舍的生活。 Bapak Ibu Saudara, 主内弟兄姐妹们， inilah pernyataan Tuhan kepada kita. 这个上帝对我们的应许， Jikalau kita melihat di ayat yang ke-30, 我们看第 maksud 30节， penulis mengatakan maksud Injil ini dicatat. 这福音的意思被记载的是， Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa manusia yang telah bangkit. 神以复活的形象来表现他自己。 Ayat 30-31, 31节， semua yang tercatat di sini, 一 di 切 Alkitab, 所记载的 telah dicatat 被记载了， supaya kamu percaya 好让你们相信 Yesus benar-benar Raja Penyelamat, 主耶稣就是救主的王， Anak Allah, 上帝的儿子。 dan karena percaya kepadanya, 因为信他， kita memperoleh hidup. 我们得了生命。 Hidup yang bagaimana? 怎么样的生命呢？ Hidup yang dia katakan damai sejahtera bagi kamu. 有平安的生命。 Hidup yang kembali kepada tujuan Allah. 生命回归上帝的旨意， Hidup yang menyenangkan dia. 讨神的喜悦的生 Hidup 活， yang melakukan firman-Nya. 做上帝的话的生活， Hidup yang melayani dia. 侍奉上帝的生活。 Sekalipun itu nggak mudah. 虽然这不简单， Sekalipun jalan itu penuh penderitaan. 虽然路程充满苦难， Jangan pernah takut, jangan bimbang. 不要怀疑，不要惧怕， Karena ada Tuhan 因为有神 menyertai kita. 与我们同在。 Semua yang dicatat supaya kita percaya. 一切被记载的好，让我们相信。 Masihkah selama ini kita penuh dengan keraguan? 是否我们还是有忧虑吗？ Tuhan dengan setia 忠实 menolong kita, 真实的上帝帮助我们 menyatakan dirinya 显现他自己， sampai detik ini, 到这刻时候， sampai hari ini, 到今天如今， supaya kita semua 好让我们 percaya Dia dengan sepenuh hati. 全心全意的来相信他， Jangan ada kekecewaan dan keputusasaan 不要再有忧虑和失 yang 望 kita 了。 terus simpan. 我们一直的放在我们的心上， Membuat kita meragukan Dia. 那让我们可以有以生。 Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. 愿上帝赐福他的话语。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Ya Tuhan, 主， firman-Mu mengajar kami untuk lebih mengasihi Engkau. 你的话语教导我们更爱你， Firman-Mu mengajar kami untuk lebih mengenal Engkau. 你的话语教导我们更认识你， Mengenal Engkau lebih dalam, lebih baik. 认识你更深。
更好。 Firman-Mu mengajar kami 你的话语教导我们， untuk kami terus berjuang bersama-sama dengan Engkau. 我们与你奋斗， Mempertahankan iman kami 我们坚固我们的信心。 di tengah-tengah dunia yang mungkin tidak mendukung kami, 在 Tuhan. 这个世界上， Kami bersyukur kepadamu. 我们向你感恩。 Engkaulah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu. 你是上帝在万事都与我们同在的神。 Terkadang begitu sederhananya hingga kami tidak sadar, Tuhan. 有时候太简单了，所以我们没有意识到。 Nah, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. 我们感谢你，我们有这样爱我们的神上帝。 Sejak manusia diciptakan 当人类被创造的时候， sampai pada hari ini, 到如今， Tuhan Engkau bekerja dan menyatakan diri. 主啊，你与我们同在， Dan Kau tolong kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. 你帮助我们这一路上跟你同行。 Terima kasih Tuhan, ini doa kami. 感谢主，这我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 祷告是奉靠主耶稣基督的名求， Amin. 阿门。